Suatu zarah bergerak pada satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesaran S meter zarah itu dari O pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh persamaan tu. Dengan melakar graf sesaran masa bagi gerakan zarah itu, cari dua masa apabila zarah itu melalui O. Jadi first kali kita nak lakar dulu graf S sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tolak 3 ni. Kita cari apa dulu? Nilai T. Oh, kamu nak jawab A tu ah? Okey, boleh. Tapi dia suruh lakar graf. Jadi kita lakar je graf dia dulu. Macam nak lakar graf dia? Yang ni graf apa? Susun equation kuadratik. Okey, kita susun dulu. Siapa kat depan? Negatif T kuasa 2 Tambah 4T. tolak 3. Okey, jadi kita nak kena cari dia punya pintasan Y dia. Lepas tu kamu punya titik maksimum ke minimum ni? Next. Maksimum. Sama sebab negatif. Lepas tu kita nak cari pintasan X dia punya punca-punca X. Berapa pintasan Y dia ni? Negatif 3. Okey, negatif 3. Berapa titik maksimum dia? Berapa? 1. 1. Okey, koordinat X dia, ya ke 1? 2, 1. 2, 1. Okey, 2, 1. Okey, jadi dia punya X ni boleh dapat dengan formula negatif B over 2A lah. Lepas tu ganti masuk. Ataupun kamu boleh beza je equation ni samakan dengan kosong. Macam kita buat soalan pembezaan tu dapat juga titik maksimum dia. Lepas tu pintasan X tu kita akan EQN ke kan? Samakan dengan kosong dapat apa? 3 dengan 1. Okey, 1 dengan 3. Okey, jadi kita nak lakar graf ni. Jadi ni Pak C ya. Lakar cikgu lain kena lakar kan? Okey. Lepas tu kita bobor negatif 3. Lepas tu kita akan tandakan dia punya persamaan Pak C simetri dia. 2, 1 tu. 2, 1 jadi ada 1 kat sini. Lepas tu kamu lukis je line dia masam. Macam tu lah. Okay, lepas tu kita bobor dia punya pintasan X dia 1 dengan 3. Dah betul tak? Okay. Okay. Okay, first kali dia kata dua masa apabila zarah itu melalui O kat mana? 3 dengan 1. Jadi kita nampak dia masa kita punya bila dia lalu O apa yang kosong? S. S sama kosong jadi A tu S sama kosong. Jadi kita cari dia punya nilai pintasan S maksudnya T sama dengan 1 dengan 3. Okey, B jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 0 ke 3 saat. Nak kira tu. Tengok graf. Jadi apa campur apa? Masa dia 0 ke 1 berapa? 1. Berapa? 0 ke 1 berapa? 1. Mana pula sesaran dia? Yang ni paksi sesaran dia, paksi Y. 3 ke 0 ya ke? 3 tu ke 0. Yang ni sesaran awal. 3. 3. Lepas tu positif lah ni. Kita moduluskan. Sebab dia nak jarak kan. Lepas tu 1. Daripada sini ke sini 1. Lepas tu 1. 1 lagi. Yang ni 1 lagi. Berapa sesaran dia? 5. 5. Jadi kalau kata graf sesaran tu kamu dah lakar, kamu tengok terus daripada saat ke saat. Okey, 1 lagi dia nak daripada 0 ke 5. Jadi kamu tak ada lagi point 5 kan? Macam mana nak cari yang point 5? Ganti 5 kat tempat T. Jadi kamu masukkan dalam equation ni T sama dengan 5. Jadi berapa dapat S dia waktu tu? 8. 8. 8? Negatif 8 ke 8? Negatif. Jadi patutnya dia logik lah ikut kamu punya kaki graf ni nah. Jadi negatif 8. Jadi berapa sesaran dia punya jumlah jarak daripada 0 ke 5? 8. 8 je? Jumlah kan? 13. 5 kena campur dengan modulus negatif 8 kan?
Dia dapat jawapan 13 meter. Habis dah soalan kamu? Habis kan? Ya. Okey, B. Habis dah. Okey. Okey, soalan nombor 2. Hakim pula. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesaran dia zarah itu dari O pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh S sama dengan T darab dengan T tolak 5. Cari A sesaran minimum yang dicapai oleh zarah itu. Macam nak cari sesaran minimum? Sesaran minimum tu titik minimum. Okey, titik minimum. Macam nak cari titik minimum dia ni? Negatif B per 2A. X sama dengan Okey, jadi S sama dengan T kuasa 2 tolak dengan 5T 5T. kan? Jadi berapa dia punya negatif B per 2A tu? X sama dengan 2.5. Apa? X dia? Yang ni lah akan masuk apa dengan apa bagi tak cikgu? Negatif 5. Negatif 5 kan? Negatif 5. Per 2. Bahagi 2 darab 1. Okey, jadi dapat 5 bahagi 2 ni. 5 per 2. 2.5 ni. Okey, lepas tu? Lepas tu masukkan dalam S sama dengan T kuasa 2 tolak 5T. Ni kalau masuk dalam ni dapat dia punya nilai S kan? Jadi S ni nilai minimum dia. Berapa dapat? Negatif 6.25. Betul, negatif 6.25. Okey, lepas tu dia suruh kamu cari jumlah jarak dia lalui zarah itu dalam 6 saat pertama. Jadi yang ni kamu lakar graf dulu. Macam nak lakar graf ni? Mula-mula dia gerak senyum. Jadi dia gerak senyum. Lepas tu dia ada pintasan X tak? Berapa pintasan X dia? Dia 0 dengan 5. 0 dengan 5. Senang je kalau kamu tengok equation tu dia tak ada apa ni, dia tak ada B kan? Betul? Dia tak ada C. Dia tak ada C. Dia punya pintasan X dengan pintasan Y tu kat kosong kan? Okey. Jadi graf kamu senyum. Tadi titik minimum dia kat mana? Dia dekat X dia 2.5. Y negatif. Dengan negatif 6.25. 65. Ini lah. Lepas tu dia lalu, kaki dia lalu asalan kan? Ya. Okey. Satu lagi lalu 5. Okey, lepas tu satu lagi lalu 5. Siap dah lah. Okey, lepas tu dia suruh cari kosong ketiga. Jadi kita ada tak 3 lagi ni? Tak ada. Tak ada. Jadi macam nak dapat 3? Masukkan 3 dalam T. Okey, kamu gantikan T dengan 3 dapat berapa S dia? Dapat 6. Dapat T dapat S sama dengan 6. Jadi yang ni tak ada 6 ni kat sini kan? Di sini 3. Sebenarnya betul ke cikgu lukis ni? Dia minta 6 saat pertama dulu. Mana? 6 saat pertama. Jadi yang ni tak habis ke? Maknanya kita nak cari yang T sama dengan 6 dulu. T sama dengan 6 tu berapa S dia? 6. 6 juga. Ni lah 6. Ya. Okey, jadi berapa dia punya jumlah jarak tu 0 sampai 6? 6.25 tambah 6.25 tambah 6. Betul lah sebab sini ke sini 6.25. Lepas tu dia pergi naik atas balik 6.25. Lepas tu campur lagi 0 ke 6. Berapa tu? 18.5. 18.5. Yang ni jawapan nombor 1. Nombor 2, T3 ke T7. T3 berapa? T3 tadi negatif 6. Negatif 6. Dekat bawah ni. Negatif 6. Jadi berapa daripada T3 sampai T7? 7 tak cari kan? Jadi 7 dapat 14. Okey, 7 ada kat sini 14. Okey, 7, 14 lah saya macam tu. Okey, jadi berapa jumlah jarak dia? 6 tambah 14 dapat 20. Okey, 6 daripada 3 tu ke kosong ni 6 kan? 6 lepas tu tambah dengan 14. Betul? Betul. 6 campur 14 dapat 20. Okey, C. Jarak dia lalui zarah itu dalam saat ke-7. Tu nak cek macam mana? T7 tolak T6. Betul. Jadi kita ambil daripada T7 tolak dengan T6. T7 tadi berapa? 14 kan? Ya. Tolak dengan? 6. Dapat? 8. Okey, pandai betul. Okey, last. Soalan nombor 3. Ajmal okey tak line? Okey. Okey lah. Ajmal boleh jawab ni nombor 3. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dari suatu titik tetap O. Sesaran zarah itu dari O pada masa T saat selepas meninggalkan O diberi oleh
S sama dengan T kuasa 2 tolak setengah T. Cari masa bila zarah itu kembali semula ke O. Yang tu nak cari macam mana? T kuasa 2 tolak 1/2 T bersama kosong. Betul lah. Masa dia kembali ke O, S dia sama dengan kosong kan. Jadi kamu EQN kan dapat apa? Dapat 0.5 1/2. Okey lah. Jadi yang ni kalau ada 2 je kita boleh faktor keluar T. Jadi dia jadi T tolak dengan setengah kan. Jadi 1 T sama dengan kosong. Jadi dia start dengan kosong. Satu lagi T sama dengan 0.5. Jadi jawapan dia 0.5 saat lah. Okey, betul. B, sezaran minimum. Sezaran minimum tu apa dia? Sezaran minimum bila dicapai oleh zarah itu. Apa yang dia nak? Saya nak Sama macam tadi soalan Hakim tadi. Jadi kalau kata graf ni bila kita plot dia di soalan dia dapat titik maksimum ke minimum? minimum. Minimum sebab dia graf senyum kan. Jadi sesaran dia yang paling rendah adalah pada titik dengan nilai minimum tu. Maknanya nilai Y kamu titik minimum. Macam nak cari nilai Y titik minimum? Cari S tu. Cari S tu. Lepas tu kena buat macam mana? Bagi tahu cikgu. Negatif B per 2A. Negatif B per 2A apa bahagi apa? Satu negatif 1/2 per dengan 2. Per dengan 2, 1 kan? Dapat apa ni? 0.5. 0.25. 0.25. Okey, lepas tu masukkan dia cari dia punya S. S tu nilai minimum dia. Dapat apa? Sebab sama. Dapat 0.25 juga. Dapat negatif 1/16. Dapat negatif 1/16, betul? Okey, negatif 1/16 meter. Okey, kita dah dapat dah. Yang ni kamu punya sezaran minimum. Lepas tu C, jarak dia lalu oleh zarah itu dalam saat kedua. So nak cari saat kedua saja. Cikgu dah habis dah kan? Ilham masuk dah. Bagi kat kamu je lah cuma kamu habis kan? Kalau kita nak dalam saat kedua saja kita kena buat apa? Macam tadi soalan C untuk Hakim tadi. Jarak dia lalu oleh zarah itu dalam saat ke-7. Jadi kalau kita nak saat ke-7 saja kita kena ambil T, maksudnya kita kena cari S untuk T7 tolak dengan S T6. Jadi kalau kata dia nak saat ketiga saja, ketiga kedua ni. Saat kedua kan? Maknanya kita tolak apa dengan apa? T2 atau T1. Jadi kita nak cari S T2. T2 tolak dengan S T1. Jadi kamu masukkan dalam formula kamu S masa T sama dengan 2 dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3. Lepas tu bila masuk 1 dapat apa? 0.25. Jadi bila tolak 0.5. tolak dapat apa? 3 tolak 0.5. 2.5. 2.5. Okey, 2.5 meter. Betul lah? Okey. Lepas tu D, jumlah jarak dia lalu zarah itu dari ketika meninggalkan O sehingga kembali ke O. Yang ni kita lakar graf dia lah. Jadi tadi kita dah ada dah kamu punya titik minimum tadi kan? Titik minimum kamu berapa tadi? 0.25 dengan negatif 1/16 kan? Okey, jadi tu titik minimum kamu. Jadi berapa kamu punya pintasan Y dengan pintasan X? Berapa pintasan Y pintasan X dia tadi? Tadi equation dia tak ada C kan? Tak ada. Ni S sama dengan T kuasa 2 tolak setengah T. Jadi kalau tak ada C macam mana pintasan X dengan Y dia? Kosong. Kosong. Jadi pintasan X, Y dia kosong. Senang graf ni. Jadi graf senyum. Jadi kita kena bubuh dia punya ni je. Dia punya kaki tu dia akan lalu satu lagi kaki tu kat kosong.
Okey, jadi positif 0.25 bubuh je lah. Lepas tu negatif 0.0625, 1/16 kamu. Yang ni kamu punya titik minimum ni, jadi dia lalu kosong sebab dia tak ada C. Okey, satu lagi kaki kat mana ni? Tadi kamu punya pintasan tu kan? Kosong dengan 0.5 kan? Jadi pintasan X kamu satu lagi 0.5 kan? Betul? Betul. Betul. Okey. Ilyas sambung lah Ilyas. Boleh? Buat dah. Cikgu tulis nama kamu dah. Tadi kamu terkeluar. Okey, jadi dia kata kat sini kat mana kita tadi? Dari jumlah jarak dalam jarak itu dari ketika meninggalkan O sehingga kembali ke O. Berapa tu? Ini S, ini T. Jadi O tu asalan. Sini ya. Jadi nampak tak perjalanan dia? Yang ni dia tinggal ke O. Yang ni dia dah sampai balik ke O. Jadi berapa jumlah jarak dilalui? Terus tengok je gambar ni. Berapa dah jarak dilalui kalau daripada O ke O? Ya. Nampak tak? 3 tolak 0.5 jadi 2.5. 2.5. Dia nak daripada O ke O. Jadi dari sini ke sini. Cepat depan mata kamu je jawapan dia. Kan ni 2.5. Kat mana 2.5? 2.5 tadi yang pada saat kedua tu, yang tu C. Yang ni D. Tadi Ajman dah jawab dah soalan C. Dia nak jumlah jarak dari ketika meninggalkan O sehingga kembali ke O. Faham tak Ilyas? Berapa? D1 tu. 1/16. 1/16. Itu 1/16. 1/8. 1/8 pula. Kosong ke kosong? Right. Sini ke sini. Yang ni ke sini 1/16 kan? Jadi kalau dia nak patah balik sampai ke kosong? Tolak. Bukan. Ajman tahu jawapan dia? Pening ke diorang? Ajman boleh jawab? Apa jawapan dia? Tambah. Tambah apa? Tambah apa? 1/16. Kalau sini ke sini 1/16, jumlah jarak dia nak ke kosong balik 1/16 campur 1/16. Dapat apa tu? Ataupun 1/16 darab 2. 2/16 2/16 tu apa? 1/8. 1/8. Putih ke lain kamu? Okey, boleh. Okey, dalam 3 saat pertama Ilyas, saya bagi kamu balik. Ya. 3 saat pertama. Berapa banyak dia dah gerak? Ada tak saat ketiga kat sini? Ya. Buat kalkulator tak? Mana saat ketiga kamu ada tak kat gambar rajah ni? Tak ada. Tak, kena buat. Jadi kena cari T sama 3, S dia berapa? Cari tak? Ni T3. Berapa S dia? Kira ni atas, mesti dapat positif. Ni question dia lah. Ni masuk dalam question ni. Ganti T sama dengan 3. Dapat apa? Sekejap. Lama 7.5 kalau tambah dengan 1/8 jadi 5/8. Okey betul. Jadi 7.5 campur dengan tadi 1/8 kamu dapat jumlah dia
7.58. Okey, pandai. Okey. Jadi hari ni kita nak sambung benda baru. Boleh lah. Siapa ada masalah? Tak ada kan? Kamu semua pandai tajuk ni? Bagus lah. Sebab hari ni kita nak masuk bahagian calculus je. Boleh lah? Okey. Jadi kalau kita ada satu graf S lawan T, macam fizik tu ataupun kamu belajar dalam sains mesti belajar juga kan, sama kan. Okey, ini graf dia. Jadi yang ni kamu punya pergerakan, kamu punya zarah tu lah ke orang ke. Boleh. Jadi kalau kata kecerunan dia mewakili apa? Kecerunan dia akan mewakili apa? Laju. Hal laju. Betul lah. Jadi kecerunan dia mewakili hal laju. Jadi kalau kata kamu dapat graf lengkung macam ni, macam mana kita cari kecerunan dia? Kan Beza. Beza. Jadi kita kena beza lah. Jadi S, bila kita ds dt kan, boleh kita bezakan terhadap T, dia jadi ds over dt. Kita dapat apa? Hal laju. Sebab sesaran lah. Jadi kalau kita dah ada equation sesaran, kita nak dapat equation hal laju, kita akan beza. Ya nah? Kita akan buat pembezaan. Jadi kalau kamu tengok graf ni, kecerunan dia tu melambangkan kamu punya hal laju kan. Jadi kalau kecerunan tu positif, maksudnya kamu punya hal laju tu dalam arah yang positif lah. Kalau ke atas ni, kecerunan ni apa? Sifar. Jadi bila objek tu nak pusing, dia berhenti seketika. Yang tu kamu dah belajar dalam fizik kan. Okay, jadi dia akan berhenti seketika kat puncak ni. Jadi kita kata kat sini V dia sifar. Jadi kalau dia tanya kamu kalau dia tu berhenti seketika, maksudnya kita akan masukkan V dia sama dengan kosong. Okey, lepas tu kalau dia turun bukit, jadi kecerunan dia macam mana? Negatif. Jadi kalau kecerunan negatif, gerakan zarah tu positif ke? Gerakan zarah tu positif ke negatif daripada asalan ni maksudnya? Dia gerak ke kanan ke kiri? Jadi kat sini dia start gerak ke kiri dah. Dia beza dengan sesaran. Kalau sesaran dia jadi negatif bila dia dah lebih daripada asalan ni kan, dia masuk negatif ni kan. Tapi kalau hal laju bila kecerunan tu negatif, maksudnya objek tu dah tukar arah lah. Kat sini dia dah tukar arah. Jadi yang ni gerakan dia negatif, kamu akan dapat nilai yang negatif. Lepas tu kalau dia naik sini maksudnya dia punya gerakan tu jadi positif balik. Jadi dia ada tempat dia pusing. Di tempat dia pusing ni V kosong. Lepas tu dia ada tempat V dia lebih besar dari kosong. Maksudnya gerakan kamu tu positif ke kanan. Lepas tu dia ada yang negatif. Maknanya gerakan tu ke kiri. Jadi kalau kita dah ada equation V. Ini V kamu lah. V sama dengan ds dt. Macam mana kita nak dapat balik equation sesaran kita? Kami. Jadi laju kita akan beza. Kalau kita nak dapat balik sesaran kita akan kami. Jadi kita kami V kita terhadap dt. Kita akan dapat balik S. Jadi kamu boleh tulislah kat sini. V sama dengan ds over dt. Dan S adalah sama dengan kamiran V terhadap dt. Boleh? Ataupun ds dt terhadap dt lah. Jadi bila dia kata ds dt tu adalah hal laju kamu. Alright, mari kita buat latihan dalam buku modul kamu. Mana dia? Ni. Yang asas dia akan suruh kamu beza dulu lah. Lepas tu bila kata kita dah pandai sikit, dia akan terus bagi kamu soalan yang ada ABC ni. Maknanya dia akan bagi kamu syarat-syarat ni. Bila dia berhenti seketika semua tu. Okey. Jadi dia kata suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus. Sesarannya S meter dari O selepas T saat diberi seperti berikut. Jadi dia bagi kamu equation. Hitung hal laju awal dan hal laju apabila T sama dengan 5 dan nyatakan arah gerakan dia. Jadi kamu boleh tahu arah gerakan dia bila kita tengok V dia positif ke negatif. Jadi kita nak cari equation V kita dulu. First kita buat apa? Beza. Okey, jadi ds kamu tulis lah bila kita beza V adalah sama dengan ds over dt. Jadi dia sama dengan apa tu bila beza ni? Dapat apa? Selalunya senang 4 tolak 2t. Okey, jadi ini equation V. V adalah sama dengan 4 tolak 2t. Apa maksudnya bila dia nak hal laju awal? Waktu bila tu? Waktu T sama dengan kosong. Betul lah. Jadi hal laju awal tu waktu starting point dia. Macam sesaran awal hari tu. Jadi waktu T sama kosong berapa hal laju awal dia?
4. Okey, jadi V awal kamu sama dengan 4, jadi tulis 4 ms negatif 1. Tak ada unit pun tak apalah, tapi bila kamu tulis kamu nak bagi beza sikit. Okey, lepas tu dia kata cari hal laju apabila T sama dengan 5. Maksudnya kita kena buat apa? Ganti nilai. Senang lah. Okey, jadi V adalah sama dengan 4 tolak 2. Dia nak 5 tu kan? Jadi berapa tu hal laju dia? Negatif 6. Negatif 6. ms negatif 1. Jadi apa arah gerakan dia ni? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri negatif ke kanan positif jadi ke kiri. Faham Senang jadi selalunya untuk tajuk ni dia akan bagi kamu soalan benda yang senang nak beza lah. Atau senang nak kamu. Sebab dia bukan nak uji kamu punya konsep pengamiran dan pembezaan. Jadi dia tak akan bagi kamu yang kena buat dv over du yang susah tu. Alright. Jadi dia ada tulis kat sini sama macam cikgu cakap tadi, jika arah pergerakan ke kanan adalah positif, jadi V lebih besar dari kosong. Lepas tu kalau ke kiri tu adalah negatif, V kecil dari kosong. Okey, soalan nombor 2 ni kita beza dapat apa? 6T tolak 2. 6T tolak 2. Jadi apa hal laju awal dia? Negatif 2. Negatif 2, ms negatif 1. Jadi apa dia punya V waktu saat kelima? 28. Jadi yang ni kita panggil instantaneous velocity, yang velocity waktu tu. Macam sekarang gitu tu, 28 dapat. V waktu T kita sama dengan 5 sama dengan 25 tolak 1. Dapat apa ni? 10 tolak 1. 6T 6. 6T tolak 2. Okey, 30 tolak 2, 28. Okey, betul. Yang ni beza V sama apa? 6 tolak 6T. 6T. Berapa dia punya V awal dia? 6. 6. Okey. Lepas tu V waktu saat ke-5. Negatif 24. 6 tolak 6 saat ke-5. 6 tolak 30. Negatif 24. Jadi gerakan ni ke kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Okey, yang last one ni. V sama dengan 2T. 2T. 2T campur 5. Berapa laju awal dia? 5. Berapa V dia waktu T5? 15. Okey, pandai dah kamu. Ini 5, yang ni V waktu dia 5, 15. Okey. Ini gerakan dia ke kanan Okey, yang ni dia bagi kamu. Jadi kalau kita daripada nanti lepas ni kita belajar pecutan sama juga. Pecutan tu kita dapat daripada kecerunan graf hal laju kan. Jadi bila kita beza, kita buat dv dt, kita akan dapat acceleration pula. Lepas tu kalau kita ada equation acceleration, bila kita undur, dia mesti kami. Undur, dia mesti kami. Senang ni Okey. Okey, jadi yang ni soalan exercise 5. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan hal lajunya V meter per saat pada T saat diberi seperti berikut. Bagi setiap berikut, cari hal laju awal dia dan masa apabila zarah itu berhenti seketika. Okey, senang Ni yang ni dia dah bagi kamu V. Jadi kamu terus tahu V awal dia. V awal dia apa? Negatif 3. Di V awal. U ya. Negatif 3. Okey, berapa dia punya masa dia bila zarah tu berhenti seketika? Kita kena ganti V dengan apa? Jadi kita akan cari waktu V sama kosong. 4T. Keluar je siapa ni? 4T tolak 3 sama kosong. T sama apa tu? 34. 34. Boleh lah, tinggal pecahan pun tak apa. Max tak apa. Okey, yang ni V awal dia apa? Negatif 6. Negatif 6. Okey, berapa dia punya T waktu dia berhenti seketika? Punca masa 2. Ya. 2 KN. 2. Lepas tu kamu ikut kan ni? Tak payah, kamu pindah je punca dia dapat apa? Punca 2. Punca. Punca 2. 2. Jadi T boleh ada positif negatif ke? Tak, dia boleh ada positif ya. Dia tak boleh ada negatif. Sebab masa tak boleh ada nilai negatif. Jadi kita akan ambil jawapan dia yang positif ya. Okey. Senang ni, kamu nak buat habis tak payahlah kita skip Kamu kalau kamu nak lebih latihan kamu boleh buat. Okey, kita teruskan.
Cari sesaran suatu zarah selepas 2 saat bagi setiap yang berikut dengan keadaan zarah itu bergerak menjauhi satu titik tetap O dengan laju V. Jadi bila dia suruh cari sesaran balik, kita kena buat apa tadi? Kamil. Kita akan kamil. Jadi dia bagi kamu key sebab bila kita kamil tak tentu kita akan ada kat ujung tu C kan. Lepas tu kamu tengok, kalau kita bermula daripada asalan, maknanya waktu T kosong, sesaran kita berapa? Nah, kalau T kosong, sesaran berapa kalau dia bermula dengan O? Kosong. Kosong tak kan? Jadi bila kita kamil dulu ni, ES adalah sama dengan kamiran 4T. Ini kamiran tak tentu lah, jadi kamu kena tulis dia ada tambah C kat lepas tu. Jadi kamil ni dapat apa? 2T kuasa 2 tambah 6T. Jadi yang ni kuasa 2, dia akan jadi kuasa 2 per 2 kan. Jadi 2T kuasa 2 campur dengan 6T campur dengan C. Jadi bila kamu kamil dia jadi macam ni. Lepas tu sebab dia kata mula daripada asalan, maksudnya waktu T sama dengan kosong, S dia sama dengan kosong. Jadi kalau S dia kosong, kosong sini semua mesti akan jadi kosong kan. Jadi automatik C dia pun sama dengan kosong. Macam tu lah. Jadi maksudnya equation kamu akan jadi 2T kuasa 2 campur 6T je. Boleh boleh lah. Habis dah. Lepas tu dia kata apa lepas tu? Dia suruh cari apa? Cari sesaran satu zarah selepas 2 saat bagi setiap yang berikut. Lepas tu kita kena cari sesaran dia. Jadi yang ni dia suruh cari sesaran. Kalau cari sesaran kita terus ganti je S tu dengan 2. Yang susah tu bila kita nak cari jarak. Sesaran tu kedudukan dia pada waktu itu. Alright. Jadi kita akan ganti T sama dengan 2. TS sama dengan 2 kuasa 2 campur 6, 2. Dapat apa tu? 20 meter. Okey. Jadi zarah ni gerak ke kanan ke kiri? Kanan. Okey, kita kamil satu lagi. Yang ni kita kamil dapat apa? T kuasa 3 tolak 3 T kuasa 2. Jadi yang ni tambah 1 per 3 kan. Jadi 3 dihilang. TS kamu sama dengan T kuasa 3 tolak dengan yang ni kami dia jadi kuasa 2 per 2. Jadi 3, 6 ni akan potong dengan 2 dia jadi apa? 3. T kuasa 2 campur C. Lepas tu kamu tulis lah. Masa T sama dengan kosong, S akan sama dengan kosong. Kadang-kadang tak lah kamu kena baca soalan betul-betul. Kalau dia kata ada bagi maklumat kat sini waktu dia bermula S awalan dia berapa, dia tak semestinya S tu kosong waktu T kosong. Tapi selalunya bila dia tulis, bila dia lalu tetap titik O tu maksudnya macam ni. Okey. C sama dengan kosong. Jadi S sama dengan T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2. Jadi masa T kuasa sama dengan 2 berapa S dia? Negatif 4. Negatif 4. Betul ya? Cikgu tak kira. Okey. Alright, jadi tak apa yang bawah ni senang. Kita skip sebab cikgu rasa kamu pun pandai dah sebab sama je soalan pembezaan kamiran je. Okey, mari kita tengok soalan ni pula. Exercise 7. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan sesaran S meter dari satu titik tetap O diberi oleh S sama dengan 6T tolak T kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Ini sama jugalah maknanya bila T tu kosong, S kosong. Jadi disuruh cari mula hal laju awal. Lepas tu julat nilai T semasa zarah itu bergerak ke kiri. Jumlah jarak dilalui dalam 4 saat pertama. Ni contoh kan. Jadi kita bincang je lah. Kalau hal laju awal kita akan buat apa? First buat apa? First kita akan bezakan S supaya kita dapat V tu. Jadi kita cari ds over dt kita dulu. Dia dah beza kat kamu kat sini. Jadi bila kita beza S ni dapat 6 tolak 2T kan. Lepas tu kita akan macam nak dapat hal laju awal kita akan gantikan V sama dengan kosong kan. Jadi kita kita akan ambil waktu T sama dengan kosong. Jadi waktu T kosong tu jawapan dia 6. Jadi julat nilai T semasa zarah itu bergerak ke kiri. Yang ni berkaitan dengan ketaksamaan kamu. Kalau ke kiri kecil daripada kosong ke besar dari kosong? Kecil. Jadi equation V dia tadi kita letak kecil daripada kosong. Jadi kalau yang ni dia jadi negatif 2 sebab tu ketaksamaan dia berubah arah.
Jadi last kali kita akan dapat jawapan dalam bentuk julat lah. Kalau dia kata gerak ke kiri, ke kanan tu dalam dia sebut perkataan julat ni maksudnya kita bubuh simbol ketaksamaan dalam dia. Jumlah jarak dilalui oleh Zara tu dalam part saat pertama. Ni yang ni macam dia buat ni, kamu boleh buat macam ni. Maknanya kamu cari titik-titik ni ataupun kamu boleh plot graf V lawan T kamu lah. Mari kita plot graf V lawan T kita. Jadi dia ada buat silap sikit kat bawah ni. Jadi kalau ingat tak, kalau kita coming, kita dapat luas bawah graf. Jadi kalau kata kita plot graf V lawan T, luas bawah graf dia adalah sesaran jarak kita kan? Ingat tak kamu belajar dalam fizik? Ini sama je ni. Jadi kalau kita coming equation V kita boleh dapat dia punya jumlah jarak. Tapi yang ni dia buat silap sebab dia coming terus dari 0 ke 4, kita tak boleh coming terus kalau kata area tu melibatkan bahagian yang positif dan negatif ni kan? Sebab apa jadi, yang negatif ni akan tertolak dengan positif ni, kita akan dapat jawapan sesaran, kita bukan dapat jawapan jarak. Faham kan? Okey, jadi apa kata kita lakarkan graf V sama dengan 6 tolak 2T ni dulu. Ni yang ni graf macam mana kalau dia tak ada kuasa 2? Linear. Graf linear. Jadi graf linear kita kena ada berapa point kalau kita nak plot? X, Y kita cari 3 point sudah. Apa 3 point yang penting kita nak cari? Masa X kosong, Y berapa? Jadi yang ni equation yang mana? pakai equation V, kita nak plot V. Jadi 6 tolak 2T. Jadi kita punya X tu T kita lah. T. Kita punya Y ni V je. Itu. Jadi waktu T kosong, V kita berapa? 6. Okey. Jadi satu lagi point yang penting waktu Y kita kosong. Maksudnya waktu V kita kosong. Berapa nilai T kita? 3. Okey, betul. Satu lagi titik kita ikut julat dia. Dia nak suruh cari sampai titik saat keempat kan. Jadi kita akan cari waktu T kita 4. Berapa nilai Y dia? Berapa nilai hal laju dia? Negatif? 2. Okey, betul. Jadi kita plot garis lurus. Jadi kalau garis lurus macam cikgu punya gambar yang cikgu buat ni. Boleh? Jadi titik pertama tu 06. Jadi ni paksi T kamu, ni paksi V kamu. Jadi kat sini 6. Lepas tu kat sini kamu punya nilai pintasan X kamu waktu point 3. Lepas tu ni cikgu buat besar sangat. Jadi ni negatif 2 kan? Jadi ni negatif 2. Kat sini 4. Masa saat keempat kan? Jadi kalau kita kamir ni, kamu kena kamir macam mana? Tak kamir lah sebab dia garis lurus kan? Kalau kita nak kamir, kita kamir macam mana? Asing. Kena asing daripada berapa ke berapa, campur berapa ke berapa. 03, 34. Jadi 03, 34. Kamu boleh kamir kalkulator. Kamu belajar balik cara nak kamir kalkulator. Hari tu cikgu salah buat. Cikgu bagi kamu benda yang dah kamir masuk. Jadi kalau kita kamir macam ni lah. Kita akan kamir 6 tolak 2T ni. Kalau kita boleh start kalkulator. Boleh lah. Jadi kalau kalkulator putih tu senang sikit. Kalau kalkulator kelabu tu boleh juga kamu kena koma hak atas hak bawah dia. Yang ni kalau kata kita nak kamir, jadi kita akan kamir 0 ke 3, 6 tolak 2T campur dengan yang bawah ni akan jadi negatif kan. Jadi kita akan moduluskan yang ni. Maknanya bila kita buat dengan kalkulator kita kena tulis tolak lah kat sini. Sebab dia macam mana kita nak dia positif. Nanti dalam ni akan jadi negatif kan. Jadi kita nak positifkan dia. Jadi kameran daripada 3 ke 4, 6 tolak 2T. Jadi kamu boleh try pakai kalkulator. Siapa yang nak picit kalkulator tu, boleh picit dia punya equation ni. Lepas tu picit had atas had bawah. 0 ke 3, macam 3 ke 4. Kalau kata graf macam ni kita boleh cari luas segitiga ni kan. Apa campur apa ni? Tengah campur apa ni? Tengah darab 3, darab 6 campur dengan tengah darab 1 darab 2. Darab 2. Jadi yang ni kita positifkan je. Apa jawapan dia tu? 8. Dah, yang ni jawapan dia salah. 3 balik. Jawab apa tu? Lah. Jawab apa? 9 kan? Betul. Ni
9 ke 10? 10 kan? 10 lah dapat. Jadi kalau kamu kami ni dapat 10 kan tau. Saya je nak ajar kamu picit kalkulator. Kamu pandai tak? Kamu pelatih tau. Sebab kalau kata kamu nak jawab kamiran tentu, elok kamu check dengan kalkulator boleh masuk lah. Cepat sikit masa kamu. Jadi kamu tulis elok-elok comel-comel tapi kamu kena kami lah. Kamu kena tunjuk jalan kerja kami tu. Tapi kamu boleh kami tentu dengan kalkulator tu. Nah, difaham lah. Jadi kalau kata V ni kita laka graf. Kalau dia straight line, kita akan terus cari luas bawah graf lah. Tapi selalunya dia ada kuasa 2 ke apa. Jadi bila kamu kamir dia, kamu kena kamir lah. Sebab dia bentuk kuadratik. Kamu kena ingat lah kalau dia duduk kat bahagian bawah paksi X ni, dia adalah negatif. Jadi bila kita nak tambahkan dia, kamu kena asing-asingkan bahagian dia. Faham lah? Mari kita try. Soalan nombor 1 ni. Ini kita habiskan sampai latihan ni je. Okey, dia kata kat sini. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dari satu titik tetap O. Hal lajunya V diberi oleh V sama dengan T kuasa 2 tolak 9T campur 18. Jadi dia dah bagi kamu equation untuk hal laju. Cari nilai T apabila zarah itu menukar arah. Macam mana kita nak cari nilai T tu? Tukar V arah. kosong. Dia akan tukar arah waktu dia kena berhenti seketika untuk tukar arah kan. Jadi kita akan cari waktu V dia kosong. Jadi kamu EQN lah kiranya. Jadi yang ni senang saja. T kuasa 2 tolak 9T campur 18 sama dengan kosong. Tukar arah waktu dia berhenti seketika. Jadi berapa T dia? T dia dapat apa tu? 6 dengan 36. T dia 6, T dia 3. Jadi kamu tulis dia punya kurungan pemfaktoran ni. 6. Okey, jadi 6 dengan 3. Okey, cari hal laju apabila T sama dengan 5 saat. Yang ni terus masukkan dalam equation V. Sebab yang ni panggil instantaneous velocity kita. Jadi T sama dengan 5. Berapa dapat laju dia tu? Negatif 2. Betul, negatif 2 meter per saat. Maksudnya dia dah tukar arah tu. Okey. Lepas tu cari sesaran maksimum zarah tu. Macam mana cari sesaran maksimum? Titik maksimum. Titik maksimum dia. Jadi kamu ada maklumat apa untuk cari sesaran maksimum tu? X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita kena tak cari. Sekejap. Yang ni equation untuk B kamu kan? Kamu kena cari tak equation untuk S dulu untuk cari sesaran maksimum tu? Saya dulu. Cek dulu kan? Jadi kita kena cari dulu equation S dia. Saya nak cari equation S daripada V ni. Kamir. Kita kamir. Jadi kita kamir sesaran maksimum. Sekejap. Okay. Kau cari equation S dia. Dia tukar arah. Dia tukar arah waktu V dia kosong. Kena. Sekejap. Asal cikgu buat. Tak payah kot. Biar kita try dulu. Sekejap. Kalau kata sesaran dia maksimum, dia mesti berlaku kat tempat dia tukar arah kan? Betul tak? Jadi yang ni dia tukar arah. Tapi dia tukar arah 2 tempat kan? Laju. Macam mana graf dia kuadratik tapi dia tukar arah 2 tempat dah? Tapi dia kuadratik untuk laju kan? Yang tu untuk sesaran. Kalau kita cari sesaran dia akan jadi T kuasa 3 kan? Betul tak? T kuasa 3. Sekejap. Cikgu tengok jawapan sekejap. Cikgu buat dah tapi cikgu buat selekeh sangat. Cikgu pun tak perasan yang mana satu dalam kerja yang mana satu. Setuju.
P negatif 2 atau macam tu kah? Satu negatif 2 kan dia. Negatif 2 tu B. Okay, balik. 22 1/2. Cikgu rasa kena cari juga S tak lepas kamu, tapi sama ada titik tu kita nak pakai titik tadi ke, titik pusingan tadi ke. Kita cari dulu, kena cari S sebab kita set sesaran. Jadi kita kamil dulu equation B tu. T kuasa 2 tolak 9T campur 18 sebab kita tak lagi nak guna equation S juga kan. Jadi kita dapat apa ni? T kuasa 3. T kuasa 3 per 3 tolak 9T kuasa 2. 9T kuasa 2 18T. 2 per 2. Per 2 kan. Campur 18T campur C. Tak apalah, kita tahu kan ni dia punya ujung tu sama dengan kosong kan. Okay. Yang ni equation S kamu. Sekarang ni kita nak cari waktu sesaran dia maksimum tu. Jadi kita nak buat apa lepas tu? X sama dengan negatif 3/2A. Tak boleh sebab yang ni dia ada kuasa 3. Cikgu rasa tadi tu kan. Jadi untuk dia jadi sesaran maksimum, kamu tahu tak graf kuasa 3 ni macam mana? Dia ada loop di loop kan. Dia pusing 2 kali kan. Bentuk cacing kan. Jadi dia akan ada point yang dia minimum, point yang dia maksimum. Betul? Jadi dia nak yang minimum, dia nak yang maksimum kan? Jadi ada cara yang mudah. Tadi kita dah tahu dah dia ada 2 titik pusingan ni. Maknanya satu tu dia pusing. Satu tu dia pusing sebab tu dia ada 2 titik tu. Jadi lepas kita dah dapat S ni kita kena cari kita buat apa lah. Macam mana kita cari titik pusingan? Kita ada equation S, kita beza samakan dengan kosong. Kita dah buat tadi kan, kita ada 2 T. T kita 3 dengan 6 kan? Betul. Okay, T kita 3 dengan 6. Lepas tu kalau kita nak cari sesaran ni, kita akan gantikan 2 titik ni. Lepas tu macam mana kamu nak tahu mana satu maksimum, mana satu minimum? Paling besar. Kamu kena beza kali kedua kan? Betul? Jadi equation V tadi kita kena beza kali kedua. Mana dia? Yang ni. Nak tahu dia masam ke dia senyum tu. Kamu kena masukkan 2 titik ni. Faham tak? Yang ni sama macam soalan pembezaan kamu ni. Kamu ada 2 titik pusingan. Satu tu maksimum, satu tu minimum kan? Betul? Jadi kita dah tahu dah titik tu sebab tadi kita dah cari dah daripada equation V tu, tempat dia pusing tu 2. Jadi kalau kita cari nilai S tu, kita ada 2 nilai S. Satu untuk dia maksimum, satu untuk dia minimum. Jadi satu lagi problem kita kena tackle, kita nak tahu mana satu titik maksimum, mana satu titik minimum. Kita kena beza equation V ni kali kedua. Betul tak? Sebab D kuasa 2 X over DX kuasa 2 tu. Baru kamu boleh tahu kalau dia positif, dia minimum. Kan? Dia senyum. Kalau dia negatif, dia masam. Jadi kamu tahu dia senyum atau masam. Dapat tak? Dapat sangat tak? Jadi yang ni equation V kamu. T kuasa 2 tolak 9T campur 18. Okay, kalau kita beza dia kali kedua. Jadi DVDT kan? Tak apalah, dia simbol dia apa. Jadi dia dapat apa tu? 2T tolak 9. 2T tolak 9. Jadi kita akan masukkan nilai T3 dengan T6 tu. Mana satu yang akan beri kamu jawapan yang minimum, yang positif kan? Jadi mana satu T yang akan bagi kamu jawapan yang positif? T sama 3 ke T sama dengan 6? Jadi bila T sama dengan 3, dia akan jadi 2 darab dengan 3 tolak 9 kan? Dia akan jadi negatif kan? Okey. Jadi bila kita masuk T sama dengan 6, kita dapat apa? Positif lah. Jadi maksudnya T sama dengan 6 ni yang graf kamu ni senyum. Jadi point minimum kat situ. Boleh?
Jadi kita kena cari S je. Jadi waktu T sama 6 tu kita akan masukkan formula S ni. Kita akan dapat S je. Berapa S je waktu tu? Kita nak maksimum ke minimum tadi? Maksimum ya. Oh sorry. Jadi kita nak yang kecil ni lah. Okay, kita akan masuk T sama dengan 3. Sorry lah. Cikgu dah sesat jalan lah. Okay. Masukkan T sama 3, berapa kamu dapat S tu? Negatif 3. Betul? Ni kamu masuk dalam ni. Dapat 3 je. Yang mana? Ni masuk dalam formula S. T sama dengan 3. 22,5. 22 1/2, betul? Ya. Ya. Kamu masuk dalam formula salah kot Hakim. Okey, jadi dapat 22,5. Jadi itu jawapan dia. Dapat tak ni? Faham tak? Rumit sikit tak? Tapi kamu link balik dengan kamu punya pembezaan itu sama je. Okey, bila dia kata sasaran maksimum tu maksudnya dia nak titik pusingan yang maksimum lah. Okey. Jadi D, jika zarah itu berhenti seketika pada titik A dan B, cari jarak antara A dan B. Tadi kat mana dia berhenti seketika tadi? Negatif 3, 3. 3 dengan ni lah tadi tu kan dia berhenti seketika tadi kat tempat pusing tu kan? 3, 6. 3 dengan 6. Jadi dia kata kalau dia berhenti seketika waktu 3 dengan 6 tu dia suruh cari jarak dia antara dua titik-titik tu. Macam mana kita nak buat? Apa cara paling senang? Jarak 6 tolak jarak 3. Boleh. Yang ni maksudnya 3 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Betul? 3 sampai 6 kan? Sebab dia kata dia nak jarak antara point dia pusing kali pertama tu dengan point dia pusing kali kedua tu. Apa cara paling senang untuk kamu dapat jarak dia tu? Luas bawah graf. Kita akan cari luas bawah graf lah. Betul? Jadi kita nak pakai equation mana ni? Equation mana yang kita kena kamih? Jarak. Kita nak set jarak kan? Tak, kalau kita cari S, maknanya kita plot graf ni. Kamu boleh baca terus jarak dia. Betul? Jadi sekarang ni kita kena plot graf V lawan T kita. Lakar lah. Kita lakar graf V lawan T kita. Lepas tu kamu tengoklah bahagian positif negatif dia. No? Macam tu. Mari kita plot. Sebab yang ni graf dia kuadratik. Taklah susah Jadi lepas kamu dah tu kamu boleh kamih. Sebab apa kamu nak kena kamih? Sebab dia kuadratik. Jadi V kamu sama dengan, dia ada banyak cara. Bila kamu dah pandai tu kamu boleh pilih lah. Kamu nak buat number line ke? Kamu nak buat apa ke? Cuma kalau kata lakaran ni kita praktis banyak kali supaya kita biasa. Yang ni boleh. Kita boleh cari nilai paksi simetri. Kita boleh cari dia punya lintasan Y. Berapa paksi simetri dia ni? Paksi simetri. Kita nak lakar ni. Jadi kita cari paksi simetri. Kita B/2A. -9/2 negatif 9/4. 9/2 dengan? Negatif 9/4. Negatif 9/4. Ya. Mana ya? Okey. Jadi yang ni dia punya nilai titik. Dia senyum kan ya? Dia senyum titik minimum dia. Lepas tu pitasa Y dia kamu tahu 18. Pitasa X dia tadi kan 3 dengan 6. Jadi kita lakar. Negatif 9/4. Ini 9/2. 3 dengan 6. Lepas tu dia pintas kat sini kat 18. Mana rupa graf dia? Okey. Lepas tu ini V lawan T.
Kita nak apa tadi? Jarak daripada mana ke mana? 3 ke 6. 3 ke 6. Ni ya ni. Jadi kamu buat apa? Jadi semua negatif. Yang ni boleh kami sekali kan? Betul? Rumit pula. Okay, 3, 6. Equation T kuasa 2 tolak 9T campur 18. Okay, dah ada DT. Berapa kamu dapat tu? Try pakai calculator. Negatif 4.5. Siap dah, lajunya. Yang tengok dah. Kami dulu. Lepas tu masuk had atas tolak had bawah. Tapi boleh pijit calculator. Kamu tak ingat macam nak pijit calculator? Ingat. T tu kamu ganti dengan X. X kuasa 2 tolak XT campur 18, 3, 6. Macam tu. Boleh tak? Tak setengah ke? Tak setengah. Jawapan dia ke? Mana jawapan dia ya? Soalan nombor 1 D. 1 D. 4.5. Ya? 4.5 right? Dapat? Orang lain dapat tak? 3,6 ke 6,3? 3 ke 6? 6 ke 3? Bila kamu tulis dalam kalkulator tu ke? Kat bawah tu kan? 3,3,6. Ni try. Kalkulator yang kelabu ni memang susah sikit lah. Tapi kalau buat biasa pun jadi je. Okay. X kuasa 2. Tolak 9X. Campur 18. Koma. 3,6. Untuk kurungan lah. 4/5 dapat? 4/5. Negatif ke positif? Positif sebab negatif sebab ni nampak tak area ni bawa kasih S. Negatif 9/2. 4.5. Dapat kan? Dapat okey. Jadi kalau kata exam kamu tulis lah kamu dapat kami apa, lepas tu boleh tulis jawapan dia terus. Jadi negatif 4.5 sebab kata dia duduk bawah ni, tapi kalau kata jarak kita tak payah bubuh negatif sign kan? Meter. Adakah cara lagi mudah sebab dia daripada 3 ke 6? Tak apa, kita dah lakar, kita guna lakaran kita. Okey, last kali dia cakap ke kita, ni dia suruh lakar lah. Maknanya atas ni tak payah lakar pun boleh dapat jawapan dia. Tapi kalau kita lakar pun tak apa je. Okey, lepas tu lakar graf hala jalan masa bagi gerakan zarah itu untuk 0 ke 6, seterusnya cari jumlah jarak dari dalam 6 saat yang pertama. Sekarang ni graf kita sampai 0 ke 6 lah kan? Betul? Jadi dia nak apa? Kamu cek apa lagi? Apa soalan ni sebenarnya? Soalan dia lakar graf halaju masa, kita dah lakar dah. Lepas tu untuk 0 ke 6, tadi kita dah lakar untuk 0 ke 6 kan. Lepas tu cari jumlah jarak daripada 0 ke 6 tu lah, 6 saat yang pertama. Ni 6 saat pertama tadi kita dah cari daripada 3 ke 6, kita nak tambah dengan apa? 0 ke 3. Ni kamu cari kameran 0 ke 3 dapat apa? PT. Dia tak edit je kamu punya equation tadi. 22.5. 22.5 eh? 22.5 tu 0 ke 3 kan? Ya. Ini kena campurkan dengan 4.5 tadi.
27. Dapat jawapan 27. Betul lah. Tapi orang ni dia cikgu rasa ada soalan mana tadi dia kira salah. Soalan mana? Ni betul 27. Okey, dapat lah. 27. Jadi bila katakan buat latihan ada cara yang lagi mudah, kamu boleh gunalah mana-mana cara pun kalau dia tak spesifik kata kamu kena lukis graf. Tapi kalau lukis graf ni tak susah lah, susah nak mengambil kan. Tapi kalau kamu pandai ambil calculator, cepat je lah kamu punya kerja nak. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Siapa tak faham ni? Boleh ke? Semua faham lah. Okey, Syaman masuk tak hari ni? Ni tak nampak. Apa yang ada? Tak ada lah Syaman. Tak apa. Cikgu rakam lah. Okey. Diraja di bawah menunjukkan satu garis lurus ROS. Jadi gambar ni dilukis salah lah. Sebab kalau cikgu faham lukisan dia lah. R tu tak duduk situ. Cikgu buat lah soalan ni. Jadi kosong, kita buat kosong kat sini, R kat sini, S kat sini. Baru logik sikit ceritanya. Okey, jadi R ke S ni 3 meter. Okey, dia kata satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui titik tetap O. Hal lajunya V diberi oleh V sama dengan 4 tolak 2T dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan titik O. Zarah itu berhenti seketika di titik R. Logik tak? Jadi dia lalu O nak pergi ke S. Dia berhenti seketika waktu dia ke R ni. Lepas tu, anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. Cari masa dalam S, masa dalam saat, pening dengan simbol dia. Apabila zarah itu berada di R. Yang ni kita kena buat apa dulu? V pada S. Apa? V sama dengan 4 tolak 2T kan? Dia nak masa waktu zarah tu berada di R. Tadi dia kata kita buat apa kat R tadi? Berhenti. Jadi kalau berhenti maksudnya kita kena buat apa dengan equation V ni? Sama kosong. V tu sama dengan kosong. Bila dia berhenti seketika maknanya hal laju dia sifar. Jadi kita cari time waktu hal laju dia sifar. 4 tolak 2T sama dengan kosong. Berapa dapat T kita? 2. Jadi waktu dia kat R tu maksudnya 2 saat. Okay nah? Okay, ingat tu je lah. Bila dia kata berhenti seketika tu maksudnya V kosong. Lepas tu B, dia nak hal laju dalam meter per saat zarah itu apabila melalui S. Macam nak cari ni? Ni sorry cikgu punya arrow ni salah. O ke S ni 3 meter. Okay. Macam mana nak cari zarah itu apabila melalui S? Apa kita kena buat dulu? Macam mana kita nak tahu macam bila masa dia dah gerak 3 meter? Kita ada equation hal laju. Lepas tu dia kata O ke S ni 3 meter. Jadi macam mana kita nak tahu bila masa dia dah sampai S tu? Waktu dia dah pergi sejauh 3 meter lah kan. Jadi macam mana kita nak guna maklumat 3 meter tu? Kita kena ada apa? Sesaran. Kita kena ada equation sesaran. Betul lah. Jadi kita ada equation V. Jadi V sama dengan 4 tolak 2T. Jadi nak cari sesaran macam mana? Kita kami. Kita kami ya. Jadi kita kami dia jadi apa ni? S. 4T. 4T. Tolak. T kuasa 2. Tolak T kuasa 2. Jadi C dia kosong ke tak kosong ni? Kosong ke tak kosong? Dia kata mula perjalanan tu daripada O kan? Betul tak? Ya. Jadi kosong lah. Waktu T kosong, O, S kosong lah. Ini question dia. Lepas dari question ni kita kena buat apa?
samakan dengan 3 meter. Jadi sesaran kita 3 meter. Jadi kita nak cari masa bila sesaran kita 3 meter tu. Jadi kita tulis sini 3. Jadi 3 sama dengan 4T tolak T kuasa 2. Jadi yang ni sama, kita pindah lepas tu kita EQN kan. Jadi 4T tolak T kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. Jadi berapa T dia tu? Waktu dia sampai ke S tu. 1 dan 3. T dia ada 2. T dia sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Jadi dia kata dia nak laju kan. Lepas kita dah dapat T ni kita kena buat apa? Masuk dalam equation V. Jadi kita akan ambil dua-dua T ni, kita akan masuk dalam equation V. Jadi kita ganti dua-dua sebab kita ada dua masa waktu dia sampai ke S. Jadi masa T sama dengan 1 berapa hal laju dia? 2. Jadi waktu 3 ni? -2. Okey, jadi kita ada V dia 2 dengan V dia -2. Ni kalau ada 2 kita tulis 2 je. Okey, lepas tu dia kata kat kita cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dari O ke S melalui R. Di mana-mana ke mana tu? Jadi dia kata sini ke sini lah, O ke S saja kan, melalui R. Jadi kita punya R ni kat tengah sebab tu cikgu kata melalui R tu sebab kalau tidak macam nak lalu R. Jadi macam mana kita nak cari jumlah jarak tu? Apa cara yang paling mudah? Graf. Kita buat graf nah. Okey. Jadi kat mana tadi dia sampai pada saat ke berapa tadi? 2. Jadi T perjalanan dia T sama 0 kat sini. Lepas tu waktu saat kedua dia sampai ke R. Lepas tu saat ketiga tadi dia sampai ke S kan. Lepas tu dia pusing cikgu rasa sebab tu kamu ada 2 dengan -3. Okay. Dia pusing. Lepas tu dia sampai ke O balik macam tu. Tapi dia kata kat sini dia nak daripada O ke S sampai R kan. Jadi kita akan lakar graf ni. Jadi graf V kita graf apa tu? 4 tolak 2T. Ya. Linear. Jadi kita kena ada point apa? Pintasan X. Kita nak cari pintasan X dia, pintasan Y dia. Jadi kamu punya ni V dengan T ya. Jadi cikgu tulis X dengan Y sebab kalau tidak kita susah nak ingat. Jadi yang ni T, yang ni V kamu. Okey, jadi kita nak cari 3 point jugalah. Jadi waktu X dia 0, waktu T kamu 0, berapa V kamu? 4. Lepas tu waktu Y 0. 2. Betul lah. Jadi Y 0 tu V 0. Lepas tu kita nak cari sampai S tu kan? Waktu saat ke berapa tu? 3. Saat ketiga. Saat ketiga. Jadi waktu T kita saat ketiga, berapa dah dia punya V? -2. Okay, tadi kita dah ada kan. Jadi kita akan lakar graf ni. Ini graf garis lurus ya. T 04. V lawan T. Yang ni 4. Lepas tu 02. Ini. Lepas tu satu lagi 3. -2. Macam tu. -2. Jadi yang ni T kita. Okey, jadi berapa tu dia punya luas bawah graf dia? Setengah darab apa? Darab 4. Setengah darab 2 darab 4. Lepas tu campur dengan 1/2. Setengah darab 1 darab 2. 2 darab 1 kan ni? 1 darab dengan 2. -2 tu kita moduluskan.
Berapa dapat tu? 5. 5. Ah, 5. Jadi jawapan dia 5 meter. Ke cikgu yang salah? Kosong ke S. Lepas tu, ini 1 saat lah. Lepas tu, pergi ke R. Saat kedua. Lepas tu, pergi ke S balik. Saat ketiga. Jawapan dia 11. Tapi cikgu tak faham dia punya jawapan tu macam mana dia dapat 11. Tu cikgu rasa dia duduk lukis macam ni. Tapi kalau cikgu kira macam ni dapat 5. Logik ke kalau gambar ni jadi 11? Juga patah balik. Ha, tak. Oh, itulah. Sini ke sini tadi T1 tadi kan. Positif kan kanan kan. Ini 2 kan. Tu. Dia 3 meter dah dia pergi. Lepas tu dia pergi 3 lagi 6. Lepas tu kalau kata sini 2 meter sebab tadi kita kira semua ni 5 kan. Ni sini 2 kan. Macam tu. Jadi 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sampai ke S, O ke S melalui R. Dia sampai ke S balik, patutnya tambah 3 lagi. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak dapat juga jawapan dia lah. Jadi tak apalah, kita anggap jawapan dia 5 meter je. Ikut gambar raja cikgu yang ni. Nah, okey. Kamu boleh fikir balik, betul ke tidak? Dah 10.42 dah. Dah lewat dah. Lewat tak? Boleh tahan. Boleh tahan, lewat jugalah. Tapi kalau kata cikgu bagi ni sebagai homework boleh ke cikgu tak tambah homework lain? Ni je homework Boleh. lain. Boleh? Kementerian lah soalan ni dia ada A, B, C, D, E. Cikgu buat dah ni, cikgu rasa betul. Jadi yang ni kamu kena laka graf dia. Dia tak soalan nak tanya. Tak jadi cikgu rasa senang. Dia susah sikit bila dia minta macam-macam lah, dia susah lah sikit kan. Tapi susah dia kita boleh tolerate je lah. Cikgu rasa soalan kameran sendiri ataupun pembezaan sendiri lagi susah lagi. Okey, jadi cikgu rasa kita boleh habis cepat sebab pecutan tu lebih kurang sama dengan hal laju. Jadi mungkin satu kelas untuk pecutan. Lepas tu kalau tak sempat kita akan buat review 9 tu. Sama-sama lah 1, 2, 3 jadi 2 kelas lagi. Macam tu. Okay, kalau tak ada soalan dah, cikgu pause lah video ni. Ada soalan? Tidur dah ke? Siapa yang tak bersuara tu? Abbas pun tak ada online.